Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyediakan bantuan pembelian motosikal kepada belia yang terlibat dalam sektor khidmat penghantar makanan. Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak ada laporannya. Jadi teruskan, Debbie. Terima kasih Nolaila Dian Kasapuri. Salam sejahtera dan salam hormat. Golongan belia di negeri ini yang baru bergiat dalam perkhidmatan penghantar makanan kini boleh memohon bantuan kewangan untuk membeli motosikal menerusi Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Tekun telah mewujudkan dana pinjaman maksimum RM10,000 untuk seorang peminjam bagi membeli motosikal yang dilengkapi dengan kontena untuk meletak barang. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata pinjaman tanpa faedah itu hanya mengambil masa 2 hingga 3 hari untuk kelulusan. Katanya dana itu diperkenalkan berikutan wujudnya permintaan tinggi terhadap perkhidmatan berkenaan. Kerana pada masa sekarang, semasa dalam COVID ini, banyak orang dah menggunakan sistem online. Dan orang pun mungkin berubah sekarang. Bahkan dia tahu mana kedai pun dia suka order pakai handphone saja. Lepas tu dia hantar kat rumah. Dan kedai operator pun ramai menggunakan sistem hantar ke rumah, kedai tutup tapi kitchen masih buka. Hotel dan sebagainya. Oleh itu, perkhidmatan penghantaran makanan sangat diperlukan oleh para peniaga bagi menghantar pesanan barangan dan makanan kepada pelanggan. Beliau percaya dengan adanya dana tersebut, ia dapat membantu golongan belia, terutama yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, memperoleh pendapatan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan bantuan kecemasan perubatan dan pendidikan kepada 43 orang penerima dari Parlimen Santubong dengan jumlah keseluruhan bantuan RM27,100 bertempat di Pusat Khidmat Parlimen Santubong, Kuching. Sementara itu, dalam sidang media sama, Dato' Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan kementeriannya sedang dalam proses untuk mewujudkan platform marketplace untuk koperasi bagi pemasaran produk dan perkhidmatan koperasi melalui dunia digital. Jelasnya pelbagai perkara perlu diperinci dan diperhalusi. Berikutan, ia melibatkan pelbagai cabang perkhidmatan antaranya internet, perbankan dan peralatan telekomunikasi. Ujar beliau, antara kelebihan platform marketplace ini ialah menghapuskan penglibatan orang tengah sekaligus harga barangan akan menjadi lebih murah. Di samping itu, pihak koperasi boleh berhubung terus dengan para pelanggan dan dalam masa sama dapat mencipta rangkaian pemasaran baharu bagi produk mereka. Kita melihat orang kecil-kecilan. So that the price that the fishmonger, the price the vegetable seller get is actual not much more expensive daripada apa yang dijual orang daripada peladang, petani, nelayan. Jadi semua untung. Tiada middleman lagi. We cut across, we cut the middleman. Justru beliau berharap platform marketplace dapat dilaksanakan selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Setakat ini terdapat 14,686 koperasi berdaftar di Malaysia dengan jumlah keahlian seramai 6.6 juta orang. Bagi mengatasi kesesakan di Wad Perubatan Hospital Bintulu yang kritikal ketika ini, sebuah blok bangunan yang baru dicadang akan dibina. Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agodagang berkata, blok bangunan baru berkapasiti 250 katil dijangka menelan kos kira-kira RM400 juta. Hospital Bintulu telah pun memohon untuk mendapat untuk membina lagi satu blok dengan how many beds? 250 beds. 250 beds akan mengambil kos menjangkau dalam 400 juta ataupun lebih. Itu dalam perancangan, ya. Kawasan site no problem. Kawasan Hospital Bintulu ni besar, 80 lebih ekar. Cuma kita memohon untuk dibuat satu lagi blok supaya kita dapat mengatasi kesesakan ward-ward di Hospital Bintulu ini.
Dato' Aaron berkata demikian pada sidang media di Hospital Bintulu. Turut dicadangkan pembinaan Hospital Tatau di daerah Tatau bagi memenuhi keperluan perkhidmatan dan kemudahan kesihatan di daerah tersebut. Manakala 3 buah klinik kesihatan juga dicadangkan iaitu klinik kesihatan jenis 3 melibatkan Kidurong, Samalaju serta klinik kesihatan jenis 6 Data Kakus. Sementara itu, makmal ujian sampel COVID-19 yang bernilai hampir 1.7 juta ringgit telah siap dibina dan mula digunakan sejak minggu ini di Hospital Bintulu. Makmal tersebut mampu melakukan ujian kira-kira 200 sampel setiap hari. Daerah Samarahan telah bertukar status dari kuning kepada hijau hari ini selepas tiada kes baru dilaporkan di daerah tersebut dalam tempoh 14 hari dari kes terakhir. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, ini menjadikan jumlah daerah berstatus kuning setakat ini ialah sebanyak 2 buah iaitu Bintulu dan Kuching. Manakala bagi daerah yang berstatus hijau ialah sebanyak 38 buah. Mengenai pemantauan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula sejak 10 Jun lepas, Sekretariat JPBN berkata sebanyak 1,531 premis telah dipantau setakat ini. Ia melibatkan 354 buah restoran, 283 pasaraya, bank 166 dan pasar tani atau awam 91. Turut dipantau tempat ibadah 86, pejabat kerajaan 78, tapak pembinaan 34, penjaja 25, kilang 22 dan lain-lain premis sebanyak 635. Lebih 700 pasukan pematuhan PKPP yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, pihak berkuasa tempatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi lain terlibat dalam operasi berkenaan. Sementara itu, tiada kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sarawak hari ini. Ini menjadikan kes positif COVID-19 setakat ini ialah sebanyak 566 kes. Dalam pada itu, tiada kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge setakat ini kekal 535 orang atau 94.52%. Sementara itu, seramai 14 orang masih menerima rawatan di wad isolasi hospital, manakala sebanyak 21 pesakit dalam siasatan baru dilaporkan dan 1 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Jumlah kematian akibat wabak berkenaan di Sarawak pula kekal 17 orang. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak. Terus patuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Baik, Debbie, terima kasih.